Didik TV KPM akan kongsi bersama kita hari ini dan sekarang kita akan belajar pula mengenai kesan angin terhadap transpirasi. Betul. Ya, cikgu. Cikgu Betul. dah nak ada simulasi makmal, cikgu. Kita memang dah semangat dah ni Hanif nak Betul. tunjukkan. Betul, cikgu. Kalau tadi kan murid-murid yang kat rumah macam betul ke Cikgu Haira cakap ni? Betul ke pokok kilang air? Betul ke pokok berpeluh? Jadi kita akan lihat penyiasatan saintifik. Sebelum kita melaksanakan penyiasatan saintifik ni, Ya, cikgu. Hanif, Ya. bukan cikgu yang cakap, pokok yang cakap. Pernah dengar tak lagu? Pokok yang bercakap. Tanya sama pokok, kenapa air hilang? Jawab angin yang goncang. Jadi kita tengok, betul tak bila ada angin, air akan hilang. Macam itulah. Tempoh lari sikit tapi tak apa ya. Tak apa, cikgu. Tak apa. Kita dapat intipati kemerduan tersebut. Baik, terima silakan kasih. cikgu. Jadi, di sini bersama-sama Hanif, cikgu akan lakukan penyiasatan saintifik. Semestinya murid-murid di rumah yang dah bila dah KSSM ni, paper 3, kertas 3 Hanif, mereka kena mahir menggunakan radas-radas di makmal kerana murid-murid sendiri yang akan melaksanakan penyiasatan saintifik ni untuk kertas 3 SPM. Tapi jangan risau. Mula dah kalau kat rumah tu risau. Jangan risau gitu. Kita akan belajar penyiasatan saintifik menggunakan fotometer. Ini adalah fotometer, gambar fotometer yang ditulis ataupun ada dekat dalam buku teks masing-masing. Jadi murid-murid kat rumah boleh buka buku teks bab 2, tengok ini adalah gambaran fotometer yang ditunjukkan dekat dalam buku teks. Ada beberapa bahan dan fotometer yang digunakan untuk makmal-makmal di sekolah. Kita panggil ganong fotometer sebenarnya. Ganong fotometer, Ganong cikgu, fotometer. Ada beberapa jenis fotometer, ada juga Darwin fotometer, fotometer buih. Tapi yang kita guna ni sebagai ganong fotometer. Jadi lebih standard lah untuk digunakan di makmal-makmal sekolah. Ada beberapa bahagian fotometer ni. Kalau kita tengok kat sini Hanif, kita ada penyumbat gabus untuk kita letak pokok tu. Kita ada air di sini sebagai kawasan takungan air. Sebenarnya murid-murid perlu tahu ini kita dikatakan sebagai sistem tertutup lah. Kalau betul pokok-pokok ni akan ambil air daripada batang pokok ni dan air tu akan hilang melalui wap air di sini. Kan? Ini yang kita belajar transpirasi kan? Betul, cikgu. Macam mana kita nak ukur? Jadi, cara untuk kita ukur adalah melalui fotometer di mana dalam fotometer kita akan letak satu gelembung udara sebagai penanda. Maksudnya kita tangkap sikit gelembung udara dekat dalam fotometer dan bila air ni diambil dan hilang dalam bentuk wap air, sebab kita tak boleh kira kan wap air tak nampak. Tak nampak, cikgu. Macam nak kira? Jadi, air ni akan diambil oleh pokok dan gelembung udara ni akan bergerak ke dalam. Betul, cikgu. Betul. Jadi untuk mengira kadar, bila kita sebut kadar ni Hanif, kena ada masa dia kan. Tak bolehlah kita just tengok macam tu je. Jadi kita kena ada satu ukuran. Jadi dalam masa 10 minit, awal-awal kita letak penanda lah. Mungkin kita boleh guna pembaris ataupun fotometer pun dah ada senggat dia sendiri bergantung kepada fotometer yang digunakan di makmal-makmal sekolah lah. Kalau tak ada, jangan risau, tak ada masalah. Kita boleh buat sendiri. Kalau ada, dah senang. Jadi bila kita nampak gelembung udara, murid-murid boleh letak dalam masa 10 minit. Lepas 10 minit, tengok. Ukur balik. Sepatutnya dia akan bergerak. Jadi kira dalam sentimeter ataupun milimeter, berapa pergerakan gelembung udara tu dalam masa 10 minit. Jadi, melalui dua-dua bacaan itu, murid-murid akan dapat kadar transpirasi. Bila ada kadar, maksudnya ada masa. Berapa sentimeter bergerak dalam minit yang diperuntukkan. Itu satu. Cikgu cerita macam mana asas fotometer ini berfungsi. Namun penyiasatan saintifik kita akan tengok tadi. Betul tak bila ada kehadiran angin ni, maksudnya kadar transpirasinya akan lebih tinggi. Contohlah kan? Contohlah Hanif ni adalah fotometer yang cikgu bawalah kan? Right? Jadi kat dalam ni sepatutnya penuh air dekat sini.
untuk kita susun radas ni, kita akan ambil satu dahan pokok. Alright? Yang perlu ada banyak daun lah sebab transpirasi adalah proses kehilangan air dekat stoma di bawah ni, right? Yang itu yang kita belajar awal-awal tadi. Untuk murid-murid set up, untuk kita susun, untuk kita sediakan radas ni, ambil pokok, tapi bila ambil ingat niat kita adalah untuk belajar. Mencari Tak apa, ilmu, cikgu. mencari ilmu, Betul. memahami supaya bila kita banyak ilmu, lagilah banyak yang kita boleh tolong pokok, bantu pokok. Jangan suka hati je macam, untuk belajar pokok. Tak, satu cukup. Jadi, kalau kita potong ni Hanif, kita kena cikgu. potong dalam air. Macam ni. Mengapa kita perlu potong dalam air, cikgu? Kenapa kita kena potong? Ni cikgu tak tunjuklah kat sini. Macam tu, murid-murid ambil satu gunting, rendamkan ranting ni dalam dan potongkan dalam bentuk menyerong. Ini dalam air. Susah kita nak buat kat studio. Murid-murid mungkin dekat rumah tu lebih selesa untuk buat. Betul. Soalan Hanif tadi kan? Ya, cikgu. Cikgu tanya semula ke Hanif, kenapa agaknya kita kena potong dalam air? Sebab saya rasa ini untuk menguji atau mengukur kadar pergerakan air, ya cikgu. Betul. Jika kita potong di luar air, maka mungkin ada air yang boleh tersejat Betul. daripada batang pokok ranting pokok yang kita ada tu. Betul, betul. Jawapan Hanif itu betul. Kalau cikgu kemaskan sikit, kita nak elakkan gelembung udara. Tadi waktu awal-awal cikgu dah cerita tentang Hanif, cerita pada Hanif saya, cikgu. Saya dan pokok. pengangkutan air melalui tiup xylem. Jadi tiup xylem ni kita boleh andaikan seperti macam straw kan Hanif? Betul, ya. Seperti penyeduh udara, tiup kalau tiup Hanif xylem ni. minum air, lepas tu angkat straw tu daripada air, Hanif akan dapat udara kan? Dapat udara. Kembung Saya hirup perut. udara menggunakan penyedut udara, cikgu. Jadi kita tak nak kan siapa yang minum air tak kena dekat air dia. Sama juga macam pokok. Untuk pastikan dalam tiup xylem ni penuh dengan air sahaja sebab kita tak nak ada gelembung udara dalam tiup xylem ni nanti sebab dia akan mengganggu pergerakan air. Jadi sebab itulah kita potong air. Potong. Kita Potong ranting di dalam air, Kita cikgu. potong pokok. Baik, Air saya yang faham. dipotong takkan Kita putus. potong Air yang air takkan- dicincang takkan putus. Okey, kita putus, cikgu. potong. Kita potong dahan pokok dalam air dan kita akan letakkan di potometer kita. Jadi tengok kat sini adalah kita akan gunakan mungkin penyumbat gabus warnanya berbeza-beza di makmal. Ini cikgu gunakan di sini untuk kita pastikan kawasan lain tu kedap. Alright, di sini. Agak-agak kenapa Hanif? Untuk kita pastikan. Saya pun tertanya soalan yang sama. Adakah ini sebab saya pasti ini ada faktor udara juga, cikgu, supaya udara tidak mengganggu eksperimen kita hari ini. Betul. Kalau kita ikut tadi, kalau murid-murid baca balik faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi, selalunya semuanya lebih kurang sama dengan faktor yang mempengaruhi penyejatan air. Jadi, kalaulah bayangkan penyumbat gabus ini tak ada dekat sini, air-air yang dekat sini akan hilang melalui penyejatan. Bila gelembung udara ni bergerak, kita tak boleh cakap air hilang disebabkan sebabkan pokok melakukan transpirasi semata-mata. Sebab mungkin ada juga air yang hilang melalui penyejatan biasa. Sebab tu cikgu nak murid-murid di rumah kita berfikiran seperti seorang saintis. Sebab kan ini semua bakal-bakal saintis kan di depan saya ni. Betul, cikgu. InsyaAllah kita Malaysia memang perlukan lebih banyak saintis. Selain daripada itu Hanif, kita juga nak pastikan semua sambungan-sambungan seperti penyumbat gabus bila kita letak ranting pokok ni, kita nak pastikan sambungannya kalis. Kalis udara macam tu. Jadi, untuk murid-murid di rumah, bila kita melaksanakan penyiasatan saintifik ni makmal, boleh menggunakan jelly petroleum. Jadi jelly petroleum biasa, kita cuma ambil sahaja dan letak di kawasan di mana ranting pokok tu menutupi potometer ini. Jadi bila kita tutup, kita cakap bahasa Inggeris ni seal. Kalau bahasa Melayunya kalis. Kita tutup. Betul. Untuk elakkan air-air tersejat
keluar dan satu-satunya bila kehilangan air ini boleh kita ukur melalui pergerakan gelembung udara dan kita boleh cakap kenapa gelembung udara bergerak sebab air hilang melalui Transpirasi tumbuhan. Betul. Tapi tadi kan kita nak tengok betul ke tak bila ada kehadiran angin ni mempengaruhi kadar transpirasi. Jadi murid-murid kat rumah boleh dapatkan kipas meja biasa untuk kita mensimulasikan keadaan pergerakan angin. Jadi bila ada kipas meja akan ada angin yang bergerak. Okey, dalam masa 10 minit kemudian pindahkan. Kira balik berapa gelembung udara ni bergerak dalam masa 10 minit dengan kehadiran angin dan tutup. Dan lihat berapa berapa jarak gelembung udara ni bergerak tanpa kehadiran angin. Untuk melakukan perbandingan, cikgu. Ya, untuk melakukan perbandingan. Tiada angin atau yang kurang angin dan yang angin yang lebih laju. Betul. Ya. Jadi kan kalau ikut soalan tu tadi kita dah belajar graf. Bab kata agak-agak Hanif, Ya, cikgu. bila ada angin tu, contohlah cikgu tutup angin kan, tak ada angin. Dan dalam masa 10 minit, gelembung udara tu bergerak sebanyak 2 cm. 2 cm. 2 cm. Baik. Kalau pada pendapat Hanif, kalau kita letak pula ada angin, berapa sentimeter yang dia akan bergerak? Saya rasa mengikut graf tersebut, saya memahami graf tersebut kami. dan saya pasti udara yang lebih laju maka lebih banyak air yang akan terlibat dalam transpirasi ini maka akan melebihi 2 cm cikgu. Betul. Dalam 10 minit. Mungkin 4 cm. Mungkin. Jadi murid-murid kalau ada soalan-soalan ramalkan seperti ini, murid-murid akan cakap lebih daripada 2 cm, mungkin 3 cm. Okey, tuliskan nilai sebab kita nak meramal. Jadi kita kena ada nilai yang kita yakin. Murid-murid mungkin boleh cakap 10 cm kalau ada puting beliung ke. Jadi kena nilai-nilainya yang lebih munasabah lah bak kata tu. Jadi betul lah insya-Allah dengan penyiasatan saintifik ini kita berjaya buktikan kadar transpirasi meningkat dengan kehadiran angin. Baik cikgu. Didik TV KPM